Tak boleh. Apa lari kalau Caca? Mau Caca duduk diam. Tapi buku teks saya. Meow. 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 Pergi tengok adik kejap. Pergi tengok adik kejap. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam kelas yang seterusnya, tak tahu yang ke berapa. Macam mana anak-anak murid saya yang berada di Bandar Baru, semua okey ke? Saya dengar dekat Bandar Baru yang kluster eksklusif semakin menjadi-jadi katanya, dalam keadaan yang tidak terkawal. Okay, saya harap korang semua sentiasa beware, sentiasa berhati-hati, jaga diri, jaga orang lain juga. Gila ya, Mami nak mengajar ni. nak ambil kucing. You duduk depan. Jom. Okay. Hari ni kita sambung lagi pembelajaran kita. Untuk kelas kita Alhamdulillah Akmal ada hantar tugasan, Afrina ada hantar tugasan, ada hantar Chow orang yang pertama yang menghantar tugasan kepada saya. Daniel pun ada hantar tugasan yang saya bagi pada hari Isnin hari itu. Okey, Alhamdulillah kamu tidak menangguhkan, kamu tidak memperbanyakkan lagi kerja kamu. Okey. Hari ni untuk kelas kita hari ni kita sambung lagi subtopik kita yang seterusnya. Kamu dah tahu hari tu, kamu dah tahu apa itu carbon compound, apa itu organic compound, apa itu inorganic compound. Kamu dah tahu unsaturated kamu dah tahu apa itu yang dikatakan hydrocarbon, apa itu yang dikatakan sebagai non-hydrocarbon, apa itu yang dikatakan sebagai unsaturated hydrocarbon dan saturated hydrocarbon. Okey, itu yang kita dah belajar hari Isnin hari itu. Okey, untuk hari ini kita nak tengok sejenis hydrocarbon. Hydrocarbon ni dia banyak tau, dia banyak. Depends kepada hydrocarbon kan ada dua kan saya kata. Ada saturated dan ada unsaturated. Jadi hari ini kita nak tengok hydrocarbon yang saturated dan juga yang unsaturated. Okay. Allah, mana ni buku teks kamu ni? Susah no nak jumpanya ni Hydrocarbon. Isomer. Itu baju dekat situ. Bang, tu jangan. Kecil-kecil lah, di manalah dia. Sekejap ya. Mama Ledger series. Chemical properties.
boleh faham eh? Homologous series. Badan geram dah. Mami kata jangan main dekat dalam bilik. Nak main dengan kucing, pergilah main dekat luar. Sejuk. Sejuk pergi mandi tu. Mandi pun tak lagi tu. Pergi mandi tu. Pergi cepat, nanti nak pergi kafe pula. Abang mandi pakai kucing lah. Okay. Hari ni homologous series. Abang. Orang kucing kembali. Kita masuk subtopik kita yang kedua iaitu homologous series. Okay. What is homologous? Semalam sebelum ni saya tak cerita kat kamu apa itu homologous. Okay, homologous series ada tiga benda yang perlu kamu tahu. Explain apa itu homologous series, construct molecular formula and structural formula. Tengok. Molecular formula macam mana? Structural formula macam mana? Lepas tu bagi nama. Number of homologous name the member of homologous series. Okay, describe physical properties of the compound in a homologous series. Okay, physical properties sahaja. Okay. So kita tengok satu persatu, kita tengok what is homologous series. Okay, there are million of organic compound that compound know so far, betul tak kan? Kita yang lepas kita fraction petroleum tu banyak sangat organic compound yang kita ada. Jadi macam biasalah, ingat lagi tak kalau dulu kamu belajar berkenaan dengan haiwan. Kan haiwan kamu kelaskan dia kepada haiwan sebab dia terlalu banyak. Macam mana kita nak belajar dia dengan secara terperinci, maka kita kena kelaskan dia. Betul tak? Maka kita kena kelaskan dia supaya kita boleh memahaminya dengan lebih terperinci. Jadi organic compound ni macam dengan kita punya kehidupan lah kan. Vertebrata sangat banyak. Jadi kita kelaskan vertebrata tu kepada mamalia, kepada amphibia, kepada reptilia, kepada burung dan kepada ikan kan. Betul tak? Kan? Jadi sama juga dengan organic compound. Organic compound ni sangat banyak. Jadi kita kelas-kelaskan dia. Kelas-kelaskan dia tu, kelas-kelas kumpulan organic compound ini kita panggil dia sebagai homologous series. Okey, boleh faham? Apa itu homologous series? Homologous series adalah kelas-kelas untuk organic compound. Kelas-kelas untuk organic compound. Biasanya kelas-kelas ini kita akan susun mereka mengikut persamaan. Betul tak? Kan? Kalau ikan biasanya kena bersisik. Binatang tu bersisik, binatang tu macam ni. Okey, kita masukkan dia dalam kumpulan ikan. Lepas tu kalau burung mesti ada bulu pelepah apa semua. Dia mesti masuk dalam kumpulan burung. Sama juga dengan homologous series ini konsepnya. Okey, sama juga dengan homologous series. Sekejap ya, sekejap. Hei, masalah betul lah. Sekejap ya. Aish, apa ni Aish? Dia minum susu, tak boleh banyak-banyak. Baik. Ni.
Sekejap, manggut. Ada internet ni. Tengok tu sampai tu orang tu. Mami nak ngajar tau. Mami nak ngajar. Sekejap je. Ha? Tak boleh ni. Kenapa ni tak boleh ni? Macam ambil telefon Mami lah. Yuk. Allah. Kenapa tak ambil tuala terus? Duduk sini dulu. Ambil telefon Mami lah Nak tengok YouTube. Mami pun tak ada bateri dah ni. Okay. Dia yang friend ni dah. Tu dia friend ha. Pergi duduk sini. Duduk sini. Okay. Sorry ya. Homology series. Kalau kita nak masukkan organic compound itu dalam kumpulan mana, apa yang kita tengok? Kita kena tengok 5 kriteria dia. 5 kriteria dia. Sama juga dengan kita nak kelaskan kumpulan vertebrata kan. Kalau amphibia, kita tengok cara dia bernafas, kita tengok kulit dia macam mana, kita tengok darah dia, darah sejuk ke darah panas. Sama juga dengan kumpulan organik ni. Mula-mula sekali kita tengok dia punya general formula. Kita tengok dia punya general formula. Lepas tu kita tengok functional group. Jadi sekejap lagi saya akan terangkan kepada kamu general formula tu apa, functional group tu apa. Lepas tu kita tengok dia punya chemical properties. Lepas tu kita cuba constitutive member differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atom or relative molecular mass equal to 14. Consecutive member differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atom or relative molecular mass 14. Kita tengok dia punya bilangan molekul dia tu. Okay, physical properties that gradually change from one member to the next. Okay. Jadi kita tengok homology series that we learn in this chapter are alkane. Homology series yang kita ada alkane, alkene, alkyne, alkohol, carboxylic acid dan juga ester. Apa? Janganlah macam ni Ish. Mami ada masa setengah jam je lagi ni sayang. Jangan macam ni. Tolong ambil adik ni cepat Rafa. Tengok. Dalam homology series ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 homology series yang perlu kamu tahu. Yang perlu kita belajar. Okey. Jadi ini dia punya general formula. Ini general formula untuk alkane. CN H2N tambah 2. Yang mana N itu adalah integer. N tu dia mesti bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya kalau C tu N tu adalah 1 jadi C. Jadi 2 darab 1 2 tambah 2 4. Jadilah formula dia CH4. Kan? Pegang. Okey, kamu tengok ya. Saya kalau tak conteng tak puas hati. Saya nak juga menconteng. Okey, ni kamu tengok ni. General formula dia
CnH2n tambah 2. Kamu kena ingat kalau CnH2n tambah 2 maksudnya dia adalah dalam homology series alkene. Dalam kumpulan alkene. Okey. N tu mestilah integer sama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 10, nombor 100. Okey, contohnya saya kata N tu 1. Contohnya kalau N tu 1, maksudnya C tu 1 lah kan. Kalau 1 tak payahlah tulis kan. Tak payahlah tulis 1 kecil kat bawah ni kan, betul tak? Dia jadi molecular formula dia jadi CH 2 darab 1. 2 darab 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi formula dia adalah CH4. CH4 ini molecular formula. Kita panggil dia sebagai molecular formula. Dan ini dia punya structural formula. Okey. Kalau yang ni C dia 2 kan. Kalau C 2 maksudnya N tu 2. Maksudnya N tu 2. Kalau C 2 jadi C2. H dia jadi berapa? H dia jadi berapa? Kalau C2 H dia jadi berapa? 2 darab 2 4 tambah 2 6. Jadi ini dia punya molecular formula. Ini dia punya molecular formula dan ini dia punya structural formula. C2 tengok 1 2. H dia ada 6. 1 2 3 4 5 6. Faham? Yang ini kalau macam ni, kalau alkane, siapa dalam kumpulan alkane, mereka adalah hanya mempunyai single bond sahaja dalam karbon atom mereka. Maksudnya dalam karbon atom tu kan C, maksudnya hanya single bond sahaja. Tak ada pun double bond. Maka kita letakkan demo ini dalam kumpulan alkane. Kita letak dia dalam kumpulan alkane yang mana alkane ini kita kenali dia sebagai saturated hydrocarbon. Sebab dia tak ada double bond. Betul? Sebab dia tak ada double bond. Okey, boleh? Kalau alkene pula, alkene dia punya general formula CnH2n. CnH2n yang mana N dia mesti bermula dengan 2. N dia mesti bermula dengan 2. Kalau alkane N dia bermula dengan 1. Tapi kalau alkene N dia mesti bermula dengan 2. Okey, jadi kita mula dengan 2, N tu 2 jadi C2. Okey, C2, H kita berapa? H 2 darab 2. C2 H4. Betul tak? C2 H4. Jadi C2 H4 ini dia punya molecular formula. Dia punya structural formula macam ni. C double bond. C double bond C. Lepas tu ini H1, 2, 3, 4. Nampak tak? C2 H4. Okey, kalau alkane ni alkane. Alkene kalau alkene dia mesti ada double bond between carbon atom. Contohnya dia C, lepas tu double bond C. Tengok ada double bond, terus dia dimasukkan dalam kumpulan alkene. Dan alkene ni dia adalah unsaturated. Alkene juga dia adalah hydrocarbon. Sebab tak ada unsur lain, hanya ada karbon dengan hidrogen sahaja. Okey? Macam mana ya saya nak padam dia ni sekejap sebab saya nak conteng yang lain lagi. Aduh, salah. Bukan. Kena buat apa nak ni balik.
Hari ni korang belajar bersama ada latar ya, ada muzik latar. Jarang nak dapat ni. Aduh. Aduh, saya dah conteng banyak dah. Okey, seterusnya. Yang ketiga, homology series yang ketiga adalah alkyne. Alkyne, dia punya general formula dia adalah CnH2n tolak 2. Dia sama, tapi ini tambah, ini tolak. Dan ini pun sama, dia mesti bermula dengan dia mesti bermula dengan 2. Dia mesti bermula, N dia tu mesti bermula dengan 2. N dia tu mesti bermula dengan 2. Ini ada pemadam kan? Saya dah jumpa pemadamnya. Alah, kenapalah pemadamnya macam pemadam cat. Kenapalah? Apa pemadam ni macam ni je. Okay, alkyne. Alkyne, dia mesti ada triple bond. Alkyne, dia mesti ada triple bond. Kamu tengok. Alkane, alkane, alkene, alkyne. Alkane, alkene, alkyne. Single bond, double bond, triple bond. Saturated, unsaturated, unsaturated. Mereka semua hydrokarbon. Okey, 3 ekor ni je hydrokarbon. Kamu kena ingat, 3 ekor ni je hydrokarbon. Dema je hydrokarbon. Kalau kamu nampak ada chemical ada organic compound, dia tak ada single bond, dia tak ada double bond, semua single bond. Maksudnya lepas tu dia hanya ada C dengan H sahaja. Maksudnya dia itu berada dalam kumpulan alkane. Kalau dia ada double bond, dia dalam kumpulan alkene. Kalau dia ada triple bond, dia dalam kumpulan alkyne. Boleh? Okay, general formula mesti mau ingat. Lepas tu alkohol. Alkohol dia mesti ada OH. Ni. Sorry, saya tak ingat nak cakap ni. Single bond, double bond, triple bond. Ini kita panggil sebagai functional group. Ini nama dia functional group. Aduh. Dah, duduk sana. Duduk sana. Abang, angkat dia bang. Pergi tutup pintu bilik air tu. Dia ni. Pergi tutup pintu bilik air. Okay, ni yang single bond, double bond, triple bond ni, ini kita namakan dia sebagai functional group. Okay, functional group inilah functional group inilah yang menentukan organic compound itu berada dalam homologous series yang mana. Okay, kalau alkohol, kamu tengok dia ada CH, lepas tu dia ada OH. Kalau dia ada OH ni, maksudnya dia adalah alkohol. OH ni kita panggil sebagai hydroxyl group. Hydroxyl group. Hydroxyl group, functional group dia adalah OH. Nama dia punya formula OH, nama dia hydroxyl. Hydroxyl. Dia adalah non-hydrocarbon. Okey, lepas tu carboxylic acid. Carboxylic acid dia punya formula macam mana? General formula dia. Ingat ni semua ni general formula ni untuk mereka-mereka ni ada 6 general formula yang perlu kamu ingat. Kalau carboxylic acid dia mesti ada COOH. Dia mesti ada C double bond O OH.
Nama dia kita panggil sebagai karboksil. Functional group karboksil, homology series carboxylic acid. Okey. Dan yang last kali ester. Ester dia macam ni. Dia rantai panjang. Dekat tengah-tengah dia ni ada C double bond O. Kalau carboxylic acid ni H je dekat belakang dia. Tapi kalau ester kat sini rantai panjang, dekat sini bukan H tapi sambung lagi C apa. Ini C double bond O ni nama dia kita panggil sebagai carboxylic. Carboxylic. Okey, dia juga non-hydrocarbon. 3 hydrocarbon, 3 non-hydrocarbon yang perlu kamu tahu dalam silibus korang. Ini sahaja. Banyak lagi homology seriesnya. Tapi untuk SPM, kamu perlu tahu hanya 6 homology series. Alkane, alkin, alkyne, alkohol, carboxylic acid, ester. Boleh? Jadi kita nak kena belajar satu persatu. Kamu dah kenal secara general. Kamu hanya kenal secara general. Okey, alkane dia ada C dengan H je, dia tak ada double bond. Alkyne, alkin dia ada C dengan H sahaja tapi dia ada double bond. Alkyne pula dia ada C dengan H tapi dia ada triple bond. Kan, itu yang perlu kamu tahu. Okey? So kita pergi tengok satu per satu. Kita pergi satu per satu. Kita tengok homology series ni satu per satu. Untuk kelas saya hari ni, saya rasa kita hanya sempat alkane sahaja. Okay? Cikgu. Okay. Ya. Ruben nak masuk. Ruben. Sorry Ruben. Tak perasan Ruben. Okay. Molecular formula, structural formula, nomenclature of homology series. Saya rasa silibus korang ni dia lain sikit. Dia bagi satu persatu. Maksudnya korang kena tahu dulu molecular formula untuk semua homology series. Lepas tu dia punya structural formula, lepas tu nomenclature dia dan di mana homology series tu berada. Okay. Kita tengok The molecular formula is a chemical formula that show the type and actual number of atom of each element in a molecule. Itu yang dikatakan sebagai molecular formula. Structural formula pula dia tunjuk bond. Dia mesti ada bond. Dia mesti tunjuk bond how the atom in a molecule are bond to each other. Contohnya kalau CH4 ini adalah dia punya molecular formula. Kalau dari segi electron arrangement, CH4 kita lukis macam ni. Dan structural formula, ni bond. Bond. Ini dash ini dia mewakili bond. Kan kalau sebelum ni kamu lukis bulat macam ni kan. Itu adalah electron arrangement dia. Jadi daripada molecular formula kita boleh buat electron arrangement dan daripada sini kita boleh buat structural formula. Jadi kamu kena tahu kalau C ni tangan dia mesti ada 4. Itu formula dia. Tangan dia mesti ada 4. Tak boleh lebih daripada 4, tak boleh kurang daripada 4. Itulah C. C boleh kahwin 4. Sama ada dia nak berkongsi ataupun tak nak berkongsi. Okay? The name of the member of each homologous series in a straight chain according to the IUPAC nomenclature consists of 2 components which are root name and suffix. Okay, root name dia, kata akar dia represent the number of carbon atom. Kita nak bagi nama kepada homologous series tu, kita kena tengok bilangan karbon. Berapa karbon atom yang ada. Lepas tu kita pun letaklah dia punya suffix homologous series. Okay, jadi root name dia ni sama. Sebab bilangan number
karbon. Untuk korang silibus SPM, korang hanya perlu tahu nama IUPAC name untuk homology series ni daripada bilangan karbon 1 sampai bilangan karbon 10 sahaja. Kalau number karbon atom dia 1, kita panggil dia meth. Kalau dia tu adalah homology series dia adalah alkane, jadi kita pun tulis METH. Apa kalau alkane kita ambil yang belakang ni je, ANE. Kita pun tulis ANE. Jadi nama dia methane. Nama dia methane. Kalau dua karbon dia jadi ethane. Jadi ethane. Kalau 3 propane. Kalau 4 butane. Kalau 5 pentane. Kalau 6 hexane. Kalau 7 heptane. Kalau 8 octane. Kalau 9 nonen. Kalau 10 decane. Itu kalau homology series dia alkane. Kalau homology series dia alkene, alkene meth tu tak adalah kan sebab dia mesti bermula dengan 2 kan. Jadi ethene, propene, butene, pentene, hexene. Kalau alkyne dia kena mula dengan 2 juga kan. Jadi ethyne, propyne, butyne, pentine, hexyne. Nama dia tu. Heptine, octine. Lepas tu kalau alkohol, kalau C dia tu 1, meta, METH tambah OL kat belakang. Jadi apa? Metanol. Okey, tambah metanol, NOL. Metanol, etanol, propanol. Kena tambah A kat sini. A. Lepas tu baru tambah ol. Kena tambah AN. Metanol, propanol. Okey, boleh? Kalau carboxylic acid pula macam mana? Nama dia belakang mesti oink kat belakang. Ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid. Kalau ester dia ada oat. Ester ni dia biasanya dia kena ada gabungan 2 nama. Propanoic ester ni dia sebutan dia ni kita tengok. Saya duk conteng-conteng padahal kat sini ada je dia tulis kan. Apalah saya ni. Nampak sangat saya tak baca dulu sebelum nak ngajar korang kan. Main hentam je ngajar. Okay, write the molecule formula, the name of alkane with 3 carbon atom. Okay, kalau R3 dia punya carbon atom dia 3, dia punya root name adalah prop. Betul tak? Prop. Lepas tu dia dalam kumpulan alkane. Jadi kita ambil ANE. Jadi dia adalah propane. Kan? Propane. Nama dia. Okay. Seterusnya kalau alkane. Jadi kat sini dia alkane. Dia alkane. Kita tengok alkane. Alkane dia adalah saturated hydrocarbon. Functional group dia adalah single bond. General formula dia adalah CnH2n plus 2. Yang ni. Lepas tu kat mana kita nak dapat alkane ni? Okay. Show the use of member of alkane homology series in their naturally existing and for cooking respectively. Alkane ni kalau butane gas ni yang dalam gas yang portable tu kan kita guna butane gas. Butane gas tu dalam kumpulan alkane. Okay. The thin waxy layer on fruit is alkane. Yang kamu tengok nampak macam bersinar-sinar kan, kulit buah-buahan yang bersinar-sinar tu sebenarnya yang bersinar tu adalah disebabkan oleh ni
disebabkan oleh methane. Methane kan, satu met. Ini 4 ni butane. 4 ni butane. Tengok example, first member 1, N dia 1. Jadi molecular formula dia jadi C1H4. Okey, C1H4. Nama dia met. 1 met. Okey, sebab dia alkane jadi ANA. Jadi nama dia adalah methane. Nama dia adalah methane. Okey. Jadi tugasan dia, okey, yang sampai sini je hari ni. Sebab ada tugasan untuk korang. Tugasan dia, kamu buka buku modul korang. Mana modul korang? Okay, nak habis dah kelas. Cikgu Azni mesti dah tunggu korang. Ya sayang. Ya sekejap lah, Mami ada kelas lagi dah ni. Sabarlah, ya nak habis dah ni. Kambing di sana. Pasti yang datang. Tolong jangan. Muka surat. Muka surat 91 sayang-sayang. Dalam buku kerja korang, muka surat 90-91. Okey, tugasan korang hanyalah jawab soalan muka surat 91 berkenaan dengan alkane sahaja. Tengok tu. Korang tengok kalau dalam buku kerja korang. Muka surat 91. What are the molecular formula, structural formula and name for the first 10 straight chain of alkane? Okay. Contohnya 1, number of carbon dia ada 1 je. Jadi N dia tu bersamaan dengan 1. Jadi molecular formula dia apa? Saya nak panggil Utaya. Molecular formula untuk number of carbon atom 1. Apa molecular formula dia, Utaya? Ya, cikgu. Apa molecular formula? Cuba masukkan. Dia punya general formula adalah CnH2n tambah 2, kan? Betul? Ya. Jadi berapa dia punya apa dia punya molecular formula dia? C berapa? C 1. C 91, muka surat 91 sayang-sayang. Muka surat 91. Daniel tak tahu muka surat berapa lagi. Muka surat 91 sayang-sayang. Buka buku kerja muka surat 91. Sekejap, cikgu. Cepat Utaya, pergi ambil buku kerja. Kenapa ada nama Daniel juga? Bukannya seorang je nama Daniel. Ramai orang nama Daniel. Biarlah. Utaya? Mana Utaya? Ya, cikgu. Apa jawapan dia Utaya? Molecular formula? CN2N plus 2. Siapa Utaya? CNH2N plus 2. Ya, itu dia punya general formula. Yang Utaya bagi tu general formula. Soalan saya, untuk muka surat 91 dalam buku kerja tu, kalau dia punya number of atom, number of carbon atom dia hanyalah 1. Means that N dia sama dengan 1. Apa dia punya molecular formula? CH4.
Yes, betul. Dia punya molecular formula adalah CH4. Betul? Structural formula dia, macam mana cara kita nak tulis structural formula dia? Korang boleh share korang punya ni tak? Jawab. Korang boleh juga kan conteng-conteng kan? Maksudnya korang boleh share korang punya whiteboard juga kan? Betul tak? Boleh tak? Ke korang semua dengan telefon? Kalau dengan telefon boleh tulis-tulis tak? Boleh kat mana? Ana tak tahu ya. Saya pun tak tahu dah. Okey, tak apalah. Saya tunjuk contoh je. Lepas tu saya tunjuk 1-2 contoh, yang lain korang sambung sendiri, korang buat. Okey. Okey, ini dia punya molecular formula dan kamu kena ingat C1. C dia ada 4 tangan. C dia ada 4 tangan, maka ini dia punya dia punya structural formula. Structural formula untuk CH4 macam ni. Okey, nama dia apa? Kalau nama dia Nas, nama dia ni apa Nas? Kalau satu apa dia punya roof? Methane. Jawapan dia methane. Satu met kan? Satu met. Lepas tu dia punya kumpulan ANE. Tambahlah ANE dekat belakang. Jadilah methane. Okey, seterusnya. Afrina. Kalau number of carbon dia ada 4. Number of carbon ada 4, Afrina. Bagi saya molecular formula N sama dengan 4. Jadi molecular formula dia apa, Afrina? C4H10. Berapa? Sekejap. Mana? Berapa, Afrina? C4H4. C4H 10. H10. Betul. C4H10. Ini adalah dia punya molecular formula. Macam mana structural formula dia? Okey, cara kamu tulis macam ni. Kamu tengok dulu C dia ada berapa? C dia ada 4. Okey, tulis. 1, 2, 3, 4. Boleh? Lepas dah habis C, barulah kamu pun kira untuk H. Betul tak 10? 1, 2, 3. Tengok, dah cukup kan 4 tangan C ni kan? Betul tak? 1, 2, 3, 4. Dah cukup dah tangan C. Ini dah ada 1, ini dah ada 1. Dah 2 dah. Jadi tambah 2 je lah lagi. Cukuplah tangan dia 4. Betul tak? Ini C ni pun sama juga. 1, 2. Kat sini dah ada yang ketiga dan kat sini yang dah ada yang keempat. Okey, yang C yang keempat pula. 1, 2, 3, 4. Betul? Jadi kamu kena cek. Betul ke C kamu 4? Kamu kena cek sebab kalau tak kamu akan salah. Kamu boleh cek. Pastikan C yang pertama ada 4 tangan. C yang kedua ada 4 tangan. C yang ketiga ada 4 tangan. C yang keempat pun ada 4 tangan. Okey, lepas tu masukkan H. Sambil-sambil tu kira. Betul tak 10? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi secara automatik kita boleh cek betul ke tak formula yang Afrina bagi tadi, C4H10. Bila kita buat structural formula, betul. Kalau C4H mesti 10. Dia macam ala-ala matematik. Kita boleh semak jawapan kita tu sama ada betul ataupun salah. Okey, apa nama dia? Daniel, apa nama dia ni Daniel? Ada berapa C kat sini? 4. Kalau 4, apa dia punya roof? Butane. Yeah, dia punya roof adalah but dan dia punya suffix adalah ANE. Jadi nama dia adalah butane. Okey, boleh tak? Faham tak? Nak tunjuk contoh lagi ke? Dah boleh stop di sini sahaja dan korang buat sendiri. Lepas tu tangkap gambar bagi saya. Boleh? Boleh? Boleh kan Anas?
Putaya Baik, boleh? Akmal boleh? Daniel boleh? Gode mesti boleh? Zaka boleh? Ruben? Ruben pandai. Cepat tangkap ni. Okay? Jawab. Sekarang korang dah ada kelas lain kan? Okay? Tak apa. Take your time. Malam ni pun boleh. Esok pun boleh hantar jawapan pada saya. Muka surat 91. Itu sahaja dalam kelas saya hari ni. Okay? Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Terima Terima kasih kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu.